Salam sejahtera, kita lihat kepada bahagian 6.2 persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Standard pembelajaran menentu dan menjelaskan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi hari ini kita fokus kepada penyelesaian yang mungkin. Ini adalah dalam buku teks pada muka surat 134. Apakah maksudnya pasangan penyelesaian? Kita mula dengan satu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. X tambah Y sama dengan 7. Daripada X tambah Y sama dengan 7, kita ada dua pemboleh ubah yang mana kita tak tahu nilai bagi X dan nilai bagi Y. Tetapi kita boleh tahu pasangannya yang tambah, kita boleh 1 tambah dengan 6 sama dengan 7. Jadi, kalau saya tuliskan begitu, saya boleh andaikan X itu nilainya 1, Y nilainya 6. Jadi, saya boleh tuliskan di tepi X sama dengan 1, Y sama dengan 6. Sebab 1 tambah dengan 6 iaitu sama dengan 7. Menepati ataupun mematuhi persamaan linear di atas. Kita boleh juga adakan 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi dalam situasi di sini, X pula adalah sama dengan 2, Y sama dengan 5. Manakala kita boleh juga ada perbezaannya, iaitu 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi dalam kes ini, X sama dengan 3, Y sama dengan 4. Seterusnya, saya tunjukkan satu contoh tambahan lagi, iaitu 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi dalam keadaan di sini, X bukannya 3 tetapi X di sini adalah 4. Y adalah 3. Jadi, dan seterusnya. Dan semuanya yang ini adalah dikelar sebagai pasangan penyelesaian. Jadi, dia adalah pasangan dia. Dalam keadaan X sama dengan 1, Y semestinya sama dengan 6. Barulah dia akan mematuhi persamaan linear di atas itu. Jadi, setiap pasangan penyelesaian itu adalah berbeza. Dan kita boleh sebutkan suatu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah mempunyai banyak pasangan penyelesaian. Jadi inilah pasangan penyelesaian yang kita akan belajar dalam subtopik di sini. Kita lihat kepada contoh 9 pada buku teks muka surat 134. Soalan dia, tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi 2x tambah y sama dengan 6. Ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, iaitu ada pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y. Jadi kita mula dengan tuliskan persamaan linear tersebut dan sekarang kita berikan satu nilai. Apa-apa nilai pun boleh, tapi semudahnya kita akan mula dengan sifar. Apabila X sama dengan sifar, jadi kita anggapkanlah X itu adalah sama dengan sifar. Jadi, sifar itu digantikan ke dalam persamaan linear tersebut, yang X itu digantikan dengan sifar. Jadi, lihat pada skrin, 2 kurungan sifar tambah Y sama dengan 6. Yang lain tidak akan berubah. Dan 2 kurungan sifar itu membawa maksud 2 darab dengan sifar. Jadi, nilai dia adalah sifar. Dan kita boleh terus tuliskan Y sama dengan 6. Sebab yang sifar itu kita boleh abaikan. Jadi ini pasangannya yang pertama. X sama dengan sifar, Y sama dengan 6. Tetapi soalan dia adalah minta kita tuliskan 3. Jadi kita berikan satu nilainya yang berbeza pula dengan X-nya yang lain. Jadi contohnya, apabila X sama dengan 1. Serupa juga dengannya yang tadi, gantikan X sama dengan 1 ke dalam persamaan linear tersebut. Jadi 2 kurungan 1 tambah Y sama dengan 6. 2 darab dengan 1 adalah 2. Jadi kita boleh tulis semula 2 tambah Y sama dengan 6. Dan kita boleh tuliskan juga Y sama dengan 6 tolak 2. Sebab sebelah kiri itu adalah 2 positif. Jadi kita boleh tolak 2. Dan jadi sebelah kanan kita tolak 2 terus. Dan kita seolah-olah pindahkan daripada kiri ke kanan. Tetapi ubah operasi dia. Jadi Y sekarang adalah sama dengan 4. Jadi pasangan yang kedua sudah selesai, iaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 4.
kita perlu tuliskan satu lagi pasangan penyelesaian. Jadi kita berikan satu nilai. Memang boleh kita gunakan nombornya yang berbeza, nombornya yang besar. Tetapi nak memudahkan kita akan gunakan nombornya yang kecil. Jadi kita sambung apabila X sama dengan 2. Jadi serupa juga gantikan 2 ke dalam persamaan linear dalam dua pemboleh ubah tersebut. Sekarang kita ada 2 kurungan 2 tambah Y sama dengan 6. 2 kurungan 2 itu 2 darab dengan 2. Jadi 4 tambah Y sama dengan 6. Dan sekarang serupa dengannya yang tadi, kita akan pindahkan 4 ke sebelah kanan seolah-olah kita ubahkan tanda dia. Jadi Y sama dengan 6 tolak 4. Dan kita dapat Y sama dengan 2. Jadi kita dapat pasangannya yang ketiga iaitu X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Sekarang kita kena tuliskan semula dalam satu ayatnya yang lengkap. Maka 3 pasangan penyelesaiannya yang mungkin ialah X sama dengan sifar, Y sama dengan 6, itu pasangan pertama. X sama dengan 1, Y sama dengan 4, pasangan yang kedua. Dan akhirnya X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Itu pasangannya yang terakhir. Kita lihat juga kepadanya yang ini, soalannya yang sama tadi. Jadi, kita ada satu lagi tips pestari. Dalam penulisan, kita ada caranya. Setiap pasangan penyelesaian boleh ditulis dalam bentuk pasangan tertib, kurungan X, Y. Jadi X itu kita tidak perlu tuliskan semula huruf X ataupun pemboleh ubah X sama dengan Y sama dengan, ulang semula X sama dengan Y sama dengan. Kita boleh terus tuliskan dalam bentuk kurungan X, Y. Jadi kita lihat kepadanya pasangannya yang ada. Jadi pasangannya telah digariskan dan kita boleh tuliskan. Misalnya kurungan sifar, 6 tutup kurungan. Pasangan yang kedua, kurungan 1,4 tutup kurungan. Dan pasangan yang ketiga, buka kurungan 2,2 tutup kurungan. Jadi ini adalah kaedahnya nak menulis pasangan penyelesaian secara pasangan tertib. Seterusnya, kita lihat kepada soalannya yang sama, tapi kita nak belajar macam mana gunakan kalkulator untuk menyelesaikan soalan ini. 2X tambah Y sama dengan 6, kita pindahkan 2X itu ke sebelah kanan menjadi Y sama dengan 6 tolak 2X. Dan kemudian, keluarkan kalkulator anda, kalkulator saintifik anda, tekan ikut kaedahnya yang ditunjukkan. Skrinnya yang dipaparkan akan tanya pada kita, X tanda soal. Itulah pada masa inilah kita akan tekankan nilainya. Masukkan nilai X-nya yang dikehendaki. Jadi contohnya yang pertama, tadi apabila X sama dengan 1, yang kedua apabila X sama dengan 2, dan yang ketiga apabila X sama dengan 1 dan 2 kan. Jadi di sini kita akan mula dengan sifar. Jadi tekan sifar dan tekan tanda sama dengan. Jadi skrin itu akan ditunjukkan jawapannya 6. Jadi kita tahu Y sama dengan 6. Dan seterusnya kita tekan CALC semula dan masukkan nilai X-nya yang lain. Dan tekan tanda sama dengan. Jadi dia akan tunjukkan pada anda jawapannya bagi setiap pasangannya yang ada. Jadi ini adalah kaedahnya yang memudahkan. Contoh 10 pula, buku teks pada muka surat 135. Osman telah membeli 5 helai jersey pasukan Harimau dan jersey pasukan Kancil. Berapakah bilangan jersey yang mungkin diberinya bagi setiap pasukan? Kita lihat kepada soalannya yang ada. Dia kata, jersey pasukan Harimau dengan jersey pasukan Kancil. Tetapi pemboleh ubah tidak diberikan. Maka kita akan tentukan ataupun kita buatkan andaian bagi pemboleh ubahnya setiap satu. Katakan bilangan jersey pasukan Harimau X dan bilangan jersey pasukan Kancil Y. Kita tahu kalau jumlah dia adalah 5, jadi kita tahulah X tambah Y sama dengan 5. Jadi kita boleh buatkan jadual, iaitu bilangan jersey pasukan Harimau dengan bilangan jersey pasukan Kancil. Apabila X sama dengan 1, kita tahu
Jadi Y mestilah sama dengan 4 sebab 1 tambah 4 akan menjadi 5. Sekiranya jersey pasukan harimau X sama dengan 2, maka bilangan jersey pasukan kancil mestilah tinggal 3 sebab 2 tambah dengan 3 sama dengan 5. Begitu juga apabila X sama dengan 3, Y semestinya sama dengan 2. Dan X sama dengan 4, Y sama dengan 1. Jadi di sini ada satu soalan. Bolehkah X sama dengan sifar? Bolehkah bilangan jersey pasukan harimau adalah sama dengan sifar? Sebenarnya ini mungkin, tetapi dalam soalannya yang ada, dia sudah nyatakan telah membeli 5 helai jersey pasukan harimau dan jersey pasukan kancil. Jadi mustahillah untuk nilai X ataupun nilai Y menjadi 5. Sekurang-kurangnya dia mesti ada satu jersey, satu helai jersey. Jadi inilah jawapannya yang boleh diterima sahaja. Kita lihat semula langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Langkahnya yang pertama, pilih suatu nilai bagi satu daripada pemboleh ubah. Kita berikan satu nilai, sama ada X sama dengan sifar, sama ada X sama dengan 1, ataupun nombornya yang lain. Tapi dinasihati, gunakanlah nombornya yang kecil. Seterusnya, langkahnya yang kedua. Gantikan nilai tersebut ke dalam persamaan linear. Dan kita nak kirakan untuk nilainya yang satu lagi. Jadi, selesaikan persamaan itu untuk mencari nilai pemboleh ubah yang satu lagi. Jadi, ini adalah kaedahnya untuk mencari pasangan penyelesaian yang mungkin. Begitulah untuk menentu dan menjelaskan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sekian, terima kasih.